3 kali tu. Baik, kitab yang seterusnya, ya, kita ada 3 butir kitab lagi, iaitu At-Tirmizi dan Sunannya. Muka surat 93 dah. Hari ni kita tak banyak bincang, tak apa, boleh baca terus sebab dia bukan payah, bukan teknikal supaya jenis-jenis hadis baru ni kan. Ini kita nak sekadar nak mengenali kitab. Kita nak kenal kitab. Kitab yang kelima ni dah, At-Tirmizi dan Sunannya. Ni kita kena kulit tak apa dah. Lepas tu diisi tu kita cari sendirilah. Kulit dia lagu ni, Sunan At-Tirmizi. Nama penuh At-Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad ibni Isa ibnu Saurah At-Tirmizi, dan dilahirkan pada tahun 209 Hijrah di Tirmiz, Uzbekistan. Di Rusia ada Uzbek, benua Rusia dia. Uzbek suku dah. Beliau mempelajari hadis daripada beberapa ulama hadis yang terkenal, antaranya Qutaibah ibn Sa'id, Ishaq ibn Musa, Sufyan ibn Waqi' dan Al-Bukhari. Al-Bukhari itu tok guru dia. Sementara murid-murid beliau yang terkenal ialah Muhammad ibn Ahmad Al-Mahbubi, Abu Hamid Al-Mirwazi, ini ulama terkenal juga Mirwazi ni, dan Muhammad ibn Al-Munzir. Dua orang ini kita biasa jumpa kalau kita baca kitab-kitab atas hadisnya, Al-Mirwazi dengan Ibnul Munzir. Untuk mendalami ilmunya, At-Tirmizi telah merantau ke Iraq, Khurasan, Hijaz dan lain-lain. Sunan At-Tirmizi juga dikenali dengan Jami' At-Tirmizi. Orang panggil dua, Sunan Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi. Kitab ini secara umum disusun mengikut abwabul fiqh, bermula dengan kitab Taharah dan berakhir dengan kitabul Manaqib yang mengandungi 40 kitab. Kitab ni saya sebut dah baru ni bab besar. Bab besar dia panggil kitab, lepas tu pecah bab kecil tu baru dia panggil bab. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh At-Tirmizi dalam kitab ini mengandungi hadis sahih, hasan dan dhaif. Dia masuk juga hadis dhaif. Sebab tu dia tidak panggil sahih Tirmizi, dia panggil Sunan At-Tirmizi ataupun Al-Jami' Tirmizi kan. Baik. Namun keistimewaan kitab ini ialah At-Tirmizi menjelaskan kedudukan setiap hadis. Dia jelas hadis dia tu sama ada hadis dhaif ataupun hadis hasan, hadis sahih, dia kira yak bawah tu. Jika sesuatu hadis itu dhaif, beliau akan menjelaskan aspek kedhaifannya. Seperti kitab-kitab hadis sebelumnya, Sunan At-Tirmizi juga mendapat perhatian. Beberapa ulama sama ada menghurai atau meringkaskannya. Antara kitab syarah yang paling masyhur ialah Aridah Al-Ahwazi yang dihasilkan oleh Abu Bakar Ibnu Arabi, dan Tuhfatul Ahwazi oleh Muhammad Ibnu Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama mutakhirin dah ni. Antara yang meringkaskan pula ialah Najmuddin Muhammad Ibnu Uqaili dalam kitabnya Al-Jami' dan Najmuddin Sulaiman Ibnu Abdul Al-Qawi Al-Hambali dalam kitabnya Mukhtasarul Jami'. Habis dah satu. Kita ada 8 butir dah kitab ni. Ni yang kena dah ni. Kita nak kenal 8 butir dah. Kitab utama 8 butir. Jadi kalau buat rujuk ke hadis pun, kalau kita rujuk kepada 8 kitab ni, sudah jadi autoriti. Orang tidak akan persoal. Tapi kalau kita pergi hak lain, misalnya kalau kita buat Al-Baihaqi, tak ada lah ni, hak duduk di tabaqat nombor 3 tu, Ad-Darqutni, At-Tabarani, hak tu bermasalah. Bila kita sebut hadis At-Tabarani, kena royak pandangan ulama hadis terhadap hadis yang kita sebutkan itu. Bila kita kata ini hadis dari At-Tabarani, As-Sayuti berkata hadis ini sahih, baru jadi. Okey? Nampak tak? Sebab kita bicara hadis peringkat nombor 1 tak ada dipetika, kata tabaqat 1, 3 butir tu, Bukhari, Muslim, Imam Malik. Hak nombor 2 ni boleh diambil. Ni nombor 2. Jadi kita bincang nombor 1 dengan nombor 2.
Hak nombor 2 ni boleh ambil kalau ada dhaif pun tak banyak. Ada pun Tabarani, Baihaqi tadi banyak hak dhaif pula. Nampak tak? Ingat lagi dah. Jadi An-Nasa'i ni kitab nombor ni ni lagu dia ni, kena kulik dulu. Tengok dalam lemari rumah orang ataupun beli kat yak parawah ada ni, Sunan An-Nasa'i. An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aim ibnu Ali Al-Bahri ibnu Sinan ibnu Dinar An-Nasa'i Al-Khurasani. Panjang nama dia ni. Kita ni kena buat panjang getek nama. Papa kau kapung dia buah habis. Gigi akhir sekali kita oyak nama beri ngayuh kita keturun yang mana? Al-Kasari, duk kasar. Ada di Jiah tu ada siapa dia mati dekat dia Al-Jiyasi, Abdurrahman Al-Jiyasi. Al-Jiyasi. Bubuhlah nama tak apa. Saya sebut dah baru ni bekas menteri agama dulu Al-Bakri tu. Di Terengganu ada dak kampung Bakri. Ada i dak Terengganu kampung Bakri. Macam bekas menteri saya tu At-Takiri tu. Sebagai takir. At-Takiri. Okey. Royak dah tak ada, bumi tak ada. Ini hadis maut nak ada dah ini. Dia kata termasuk tak apa. Dia hari minggu ni, minggu depan, minggu lagi, maknanya hari dia mari tu kita dengar ngaji lagi. Sebab dia kemari pukul 10.30. Dia dah confirm dah dengan saya. Kan? Supaya dia buat orang panggil khulasah. Khulasah ni macam summary daripada buku. Pasal tuan dia je mengarang sendiri ni. Saya ambil daripada nota dia. Sebab tak ada ulumul hadis kod Melayu yang ditulis selengkap yang dia tulis. Ni. Lengkap. Dr. Muhyiddin sepupu kepada Timbalan Tiusa. Okey. Beliau dilahirkan di An-Nasa'. Tengok nama An-Nasa'i sebab tempat lahir dia An-Nasa'. Kita pun boleh jugalah. Kalau lahir di Dabur Ad-Dabungi. Tentu dia boleh. Dia ambil tempat dia lahir. Sebuah negeri di Khurasan pada tahun 215 Hijrah. Tengok tak ada dia orang itu ramah hok di Bunuan tu. Nampak ramah Bunuan tu dah. Hok Mekah Madinah itu je siapa dia Muslim dengan Imam Malik tak? Ketika berusia 15 tahun beliau telah mengembara mencari ilmu ke Hijaz. Tak mudah lah. Jalan jauh dah dia. Walaupun dia lahir di Khurasan, Iraq, Syam, Mesir dan Jazirah, patutlah boleh ilmu. Kita bukan pergi melacur saja, cari ilmu. An-Nasa'i mendengar dan mempelajari ilmu hadis daripada ulama yang pakar, antaranya Ishaq ibn Rahawai. Ini saya acak kali dah. Quotation dia. Kurangnya biar terkenal nama ulama. Bila aku sebut Ishaq ibn Rahawai, ini ulama terkenal pada abad yang ketiga lagi. Okay. Abu Dawud tadi kena anak murid dia dah. Qutaibah ibn Sa'id dan lain-lain. Beliau juga berjaya melahirkan beberapa ulama hadis yang terkenal seperti Ad-Dulabi, Abul Qasim At-Tabarani. Tabarani ni anak murid dia. Abu Ja'far Al-Yahyawi, Muhammad ibn Harun dan Ibnu Syu'aib. Beliau juga berjaya menghasilkan beberapa karya yang bernilai, antaranya ialah Sunanul Kubra dan Mujtaba ataupun As-Sunan As-Sughra. An-Nasa'i menyusun kitab ini mengikut abwabul fiqh, bermula dengan kitabut taharah. Nampak nak serupa berlaku cara dia, susah tak? Siapa kau kitab jawi kita lah ni, berkala ulama kita nulis bermula dengan kitab bersuci. Sebab nak mula amal ibadah boleh kau semayang bersuci dulu kan, dan berakhir dengan kitabul asyribah. Kitab ini juga mengumpulkan sanad-sanad pada satu tempat yang mengikut metod yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sunan mereka. Hadis-hadis pula terdiri daripada hadis sahih, hasan dan dhaif. Walaupun beliau mendakwa semua hadis dalam sunannya ini adalah sahih. Ini tak serupa dia dengan Tirmizi. Macam dia tidak alert, dia tidak sedar. Macam Tirmizi, dia sedar ini dhaif, dia royak dulu lagi. Dia ni dia kata sahih,
Tapi ulama kemudian semok balik, bukan sahih rupanya, dhaif. Namun bilangan hadis dhaif terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan setengah kitab-kitab yang lain. Sebab tu dia boleh duduk tabaqat nombor 2. Ingatlah, tabaqat nombor 1 boleh kata keseluruhnya sahih. 3 butir kitab tadi sebut tadi, iaitu Bukhari, Muslim dan Imam Malik. Nombor 2 ni ada dhaif macam Nasa'i tadi, tapi tidak banyak. Okey. Bilangan hadis dalam Sunan An-Nasa'i ialah berjumlah 5761. Keistimewaan Sunan An-Nasa'i telah menarik perhatian ramai ulama untuk menghurai dan mengulasnya. Antara kitab syarah Sunan An-Nasa'i yang paling masyhur ialah Zahrul Ruba' ala al-Mujtaba oleh As-Suyuti. Tengok hebat semua Suyuti, jumpa pula gigi-gigi tak ni jumpa Suyuti, gigi ngaji-ngaji begitu jumpa Suyuti. Kena ingatlah, tarikh hati boleh patut kita kena ingat. As-Suyuti 911. Ini ulama hebat ni. Masa saya berkuliah dulu di UM dulu, saya tak ingat ada Dr. Rashid, dia sebut lah, dia ulah As-Suyuti ni seorang ulama. Saya ingat dalam kertas tu saya ngaji itu bahagian dalam apa ni, tafsirul Quran, kitab tafsir, apa dia panggil, macam uslubut tafsir kan. Dr. Rashid dulu, dia menyebut khusus As-Suyuti ni mana seorang ulama hebat yang dia tidak ada satu subjek pun tak ada tulisan dia. Sebut fiqh, akidah, tafsir, bahasa Arab, habis hadis tak seroyak lah. Dia menulis semua. Maknanya dia bukan mahir dalam satu bidang, dia mahir belakang. Imam Suyuti. An-Nasa'i wafat pada tahun 303 Hijrah di Ramlah, Palestin, ketika berusia 89 tahun dan dikemumikan di Baitul Maqdis. Dia orang Khurasan tadi dah. Mari mati sin. Dan akhir sekali dalam Sunan Sittah Ibnu Majah. Saya minta baru ni supaya ingat turutan. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu turutan dari segi martabat dia dah. Ni akhir sekali ni dah. Imam Ahmad tu tak masuk dalam Sunan Sittah. Okey. Ni Sunan Ibnu Majah. Okay. Ibnu Majah ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Majah Al-Qazwini, dilahirkan di mana Qazwin, Iran. Ramah orang Iran ni pada tahun 209 je. Patut-patut tak jadi Syiah lah dia ke setahun ini. Cikgu ku mana jadi Syiah? Pada ulama ramah dia ni. Dia Syiah tu hasad. Dia masa ampun ni zaman Khalid lepas zaman Sayyidina Ali lagi, tapi dia jadi subuh tu. Nak tengok di Iran tu buat apa ke? Syiah tu memang ada tapi tak subuh. Dia jadi subuh kat dia tu mari mana tu, kena tengok sejarah ni. Sedangkan ulama-ulama ramah di Iran ni. Imam Ghazali sendiri Iran. Beliau telah menjelajah ke beberapa buah negeri dalam usaha menuntut ilmu seperti Ar-Rai, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz. Antara guru beliau ialah Abu Bakar Ibnu Syaibah dan sahabat-sahabat Imam Malik dan lain-lain. Beliau juga berjaya melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti Ibnu Sibawayh, Muhammad Ibnu Safar, Ishaq bin Muhammad, Sulaiman Ibnu Yazid dan lain-lain. Ibnu Majah menyusun kitab sunannya ini mengikut bab-bab fiqh dalam 37 kitab yang bermula dengan kitab Taharah dan berakhir dengan kitab Zuhd. Kitab Sunan Ibnu Majah merupakan kitab yang ke-6 dalam kumpulan Sunan Sittah. Jumlah nombor ni dia duduk ni kan, akhir sekali dalam Sunan Sittah. Jumlah hadis di dalamnya berjumlah 4341 yang merangkumi hadis sahih, hasan dan dhaif. Malah terdapat juga hadis mungkar dan maudhu'. Sebab tu duduk nombor ni dia ni. Nampak tak? Kalau dia dengan Nasa'i dengan apa? Sebab ada hadis mungkar dengan maudhu' dalam tu. Terambil juga dia nah. Justru Sunan Ibnu Majah diletakkan ke tempat yang ke-6 dalam senarai Sunan Sittah. Kredibiliti dia jatuh namun ni. Kita tadilah. Kerana masuk hadis mungkar dan hadis maudhu', hadis palsu.
Daripada 4,341 hanya 1,339 hadis tambahan kepada 5 kitab hadis tertentu, iaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Mana hadis ada dalam hadis lah. Cuma dia guna sanad dia sendiri ya. Walaupun kedudukan Sunan Ibnu Majah agak rendah, ia tetap memberi sumbangan dalam bidang hadis dan fiqh. Jadi kita tahu lagi ni, kalau dia sebut kitab-kitab hadis tu, dalam gambaran kita tahu sejauh mana kredibiliti sesuatu kitab hadis tu. Ada? Kalau sebut, kita biar kita ni berasa sensitif bila kata Bukhari Muslim, tak apa, beres. Abu Daud, kita pun nampak turun sikit. Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Majah boleh terima lagi pasal dia Sunan Sittah. Tapi dia ni debek sekali. Nampak tak? Kalau sebut hal lain pada tu, At-Tabarani, Baihaqi, Daruqutni, tak bawah. Bermasalah. Okey. Selain bidang hadis, Ibnu Majah turut berjaya menghasilkan karya dalam bidang tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada tahun 273 Hijrah. Akhir sekali, 8 butir ni hak tak ada dalam Sunan Sittah, tapi Imam Ibnu Ahmad dan musnadnya. Dia tidak panggil sunan ni, dia panggil musnad. Sebab apa, ingat lagi dah? Sebab dia tidak susun mengikut tajuk kitab dia. Dia susun mengikut perawi hadis. Perawi itu maknanya ia dengar dengan Rasulullah. Bukan perawi tengah, perawi akhir. Kalau Aisyah, dia dibubuh dalam kolom huruf Ain. Cari, dia himpun semua yang mana Aisyah yang meriwayatkan. 1, 2, 3. Jadi, nak cari bak payahlah lagu ni. Dalam koleksi Aisyah saja ada bab hid, ada bab zakat, ada bab qiyamul lail dah. Jadi sebab itulah kalau orang nak cari mudah-mudah dalam kitab Ibn Ahmad ni payah nak cari berdasar kepada tajuk, payah. Cuma ada usaha ulama-ulama mutaakhir ini, dia susun balik mengikut bab fiqh, baru jadi, baru boleh. Mula-mula dia start dengan Abu Bakar dulu. Dia cari hak paling senior sekali, Abu Bakar. Semua hadis Abu Bakar berlaku, Abu Bakar. Tentulah Abu Bakar meriwayatkan berbagai tajuk. Nampak tak? Tidak sebagaimana kita hadis lain. Nak cari bab zakat, nak cari belak-belak kitabuz zakah. Semua hadis-hadis dalam bab zakat duduk setempat. Nampak tak? Sebab tu dia, nama kitab dia ni musnad. Musnad ni makna berdasar pada sanad. Tengok ni, masa buku kitab dia lagu ni lah, di antara cetakan dia ni. Banyak dijilid dia tu. Imam Ahmad ialah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Orang Iraq nama kali ni. Baik, dia ni tengok sebab tu dia panggil Ahmad ibn Hanbal. Dia sebenarnya nama Ahmad, nama dia Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibnu Hanbal. Tu dia sebenarnya Hanbal tu. Jadi mazhab Hanbali. Beliau dilahirkan pada tahun 1 Nepat di Baghdad, orang Iraq. Selain daripada mempelajari beberapa ilmu termasuk ilmu hadis di Baghdad, beliau juga telah menjelajah ke beberapa buah negeri seperti Syam, Mesir, Yaman dan lain-lain. Antara guru beliau yang terkenal ialah Imam Asy-Syafi'i. Ni. Imam Syafi'i ni tok guru dia. Tetapi Imam Syafi'i banyak merujuk hadis kepada Imam Ahmad. Dia sama-sama jadi tok guru, jadi anak. Tapi dari segi dasarnya Asy-Syafi'i itu tok guru dia lah. Dia belajar fiqh, dia belajar ilmu lain dengan Imam Syafi'i. Tapi dia mahir dia dalam bidang hadis berbanding dengan Syafi'i. Dalam riwayat, dalam cerita-cerita dia menyebut Imam Syafi'i banyak bertanya dia mengenai dengan ulumul hadis ni. Nampak tak? Al-Qadi Abu Yusuf Sufyan ibnu Uyainah. Tengok ni, kita aja dengar ni, ulama hadis Sufyan ibnu Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad dan lain-lain. Tu guru dia Sufyan bin Uyainah. Beliau juga berjaya melahirkan ulama terkenal seperti Imam Al-Bukhari. Rupanya Imam Bukhari tu anak murid dia. Imam Muslim dan lain-lain. Tapi anak murid ni lebih hebat lagi menyusun hadis, menyebabkan lebih sahih daripada dia. Nampak tak?
Jadi kita tengok sini bukan mestinya dalam bidang-bidang tertentu bila tok guru dia ni pandai serba-serbi. Tok guru dia mungkin pandai dalam bab ni, bila dia melahirkan anak murid dia mengatasi dia dalam bab-bab tertentu. Contoh ni Al-Bukhari dia lebih ke depan lagi berbanding dengan Imam Ahmad dari segi hadis. Imam Muslim, sebab itulah Bukhari dan Muslim koleksi kitab dia tadi, hadis-hadis yang dia kumpul ni boleh duduk martabat nombor 1. Imam Ahmad nombor 2. Tak? Okey. Walaupun Imam Asy-Syafi'i terkenal dalam bidang fiqh dan hadis, malah pengasas mazhab Syafi'i, tengok Imam Syafi'i, serta guru kepada Imam Ahmad, beliau masih berpegang kepada pendapat Ahmad dalam mentasahih, mensahihkan. Tasahih itu mana mensahihkan hadis. Tengok tak? Dia refer. Bila dia nak buat, dia tanya Imam Ahmad, lagu mana hadis ni? Maka Imam Ahmad tu boleh mentasih, mensahkan. Ini sahih. Imam Ahmad akan royak ke Imam Syafi'i. Maknanya dia refer kepada anak murid dia dalam bab ni. Faham tak? Ini menunjukkan betapa luas dan tinggi ilmu Imam Ahmad dalam bidang hadis sehingga Imam Syafi'i mengatakan, tengok Imam Syafi'i ni kalam Imam Syafi'i. Ketika aku meninggalkan Iraq, tiada orang yang lebih alim, afdal, wara' dan taqwa daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia puji anak murid dia. Ini dirakamkan oleh Muhammad Az-Zaw dalam kitab ada Al-Hadis wal Muhaddisun. Okey. Apa ni? Imam Ahmad berjaya menghasilkan lebih daripada 40 buah karya terutama dalam bidang hadis. Antara karya yang paling terkenal ialah Musnad Imam Ahmad yang merupakan kitab hadis yang paling besar dan meliputi segala keperluan setiap Muslim. Ia mengandungi 40,000 hadis. Oh, banyak jilid dia. Termasuk 10,000 daripadanya yang berulang, yang dipilih daripada 750,000 hadis. Ui, nelai aku jamai dulu dia. 750,000 hadis. Pilih-pilih ambil 40,000. Beliau menyusun hadis-hadis tersebut mengikut nama sahabat yang terkenal dengan cara tariqah masanid, jalan sanad, iaitu susunan nama-nama sahabat. Kita baca sejarah dia ni kan, macam tak ada kerja lain dia ni. Daripada muda sampai ke mati tu duduk dalam ilmu. Tak ada nak nego, nak tengok WhatsApp ke apa, main Facebook, tak ada ni dia nak. Cuba tengok tu. 750,000 hadis. Tu dia nak cari sanak tu. Mengembara sana, mengembara sini. Habis usia dia dengan ilmu. Tanpa mengambil kira judul atau tajuk hadis. Hadis tak ada judul kan? Walaupun cara ini tidak sesuai dengan zaman kini kerana kesukaran kepada mereka yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang hadis. Cara demikian sesuai pada zaman beliau, iaitu pada abad ketiga Hijrah. Dia buat gitu keperluan semasa. Pada masa itu orang tidak nak tengok tajuk. Orang nak tengok siapa yang meriwayatkan hadis itu. Musnad Ahmad meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif. Walaupun Imam Ahmad menganggap hadis-hadis dalam musnadnya ini boleh dijadikan hujah, beberapa ulama lain seperti Ibnu Jauzi dan Al-Iraqi menyatakan bahawa terdapat banyak hadis dhaif dan maudhu' di dalamnya. ni ulama akhir dia cek-cek tadi, maknanya ada kesilapan juga Imam Ahmad. Oleh kerana kesukaran kepada pembaca generasi kemudian, ni saya sebut tadi kan, beberapa ulama telah mengambil inisiatif untuk menyusun mengikut bab-bab fiqh seperti Ahmad Abdul Rahman Al-Banna. Dia susung. Ni ulama abad yang ke-14 lah ni, 1378 Hijrah ni. Dalam kitab Fathul Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani. Jadi hadis Imam Ahmad tu kena tengok dalam kitab dia baru boleh cari bab. Ni inisiatif pun berat juga kerjaan ni. Dia nak pilih tu, ambil hadis Abu Bakar, hak ni bab wudu, hak ni bab korban, hak ni bab haji. Ambil orang ni pula berapa ratus ribu hadis, 30,000 hadis tadi. Bila kita dengar gini kan, kerja-kerja orang dulu kan, kita tak habis tak erok nak buat. Kalau orang witogasan 10 hadis tu cari temuta dah kita dia. Allahu Rabbi. Tidak kurang juga yang mensyarahkannya seperti Al-Hadi As-Sanadi, dan yang merengkaskan seperti Zainuddin Umar Ibn Ahmad Al-Halabi melalui kitab Durul Muntaqad
min Musnad al-Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijrah. Ni dia panjang sikit umur dia ni. Imam Ahmad ni 241 Hijrah dengan meninggalkan dua anak yang terkenal, iaitu Saleh Qadi Isfihan dan Abdullah. Sekarang baru kita nak masuk, sebab tu kata dan kita masuk bab hadis maulid, sebab hari ni sehari sikit, minggu depan, minggu selagi dan lah kita cover hadis maulid. Dia banyak sebab lah kalau mengikut itu dia tak masuk dalam sunnah sittah tu. Metod dia tu sah dah, metodologi dia tu tidak berdasarkan pada fiqh. Dia banyak sebab. Satu, yang keduanya, sunnah sittah ni dari segi popular orang yang guna merujuk pada dia. Jadi dia tidak popular kes tak adil lah. Jadi ulama yang nak susun semula tu tengok kemudian dah, habaq kemudian baru susun. Nampak tak? Ia tidak menjadi popular kitab dia tu. Dari segi tarah dia serupa duduk dalam sunnah sittah tu. Nampak tak? Tidak kata jatuh sempurna Sa'idah, dia tinggi juga dia. Jadi dia tidak masuk dalam tu. Adalah beberapa sebab. Orang yang menyusung tu, dia memilih tu melalui beberapa kriteria. Mungkar ni sebenarnya dari segi metodologi apa dia panggil, kategori dia termasuk dalam hadis-hadis yang merdu, hadis yang ditolak. Mungkar ni mana satu kategori suku yang dekat-dekat dengan maudhu'. Nampak tak? Ingat dah kita bincang dulu, maudhu' dia bersuku. Mungkar ni dia masuk dalam hadis yang merdu, hadis-hadis ditolak, hadis-hadis yang mempunyai cacat. Kedudukan dia dekat dengan maudhu'. Jadi kategori dia, kalau kita tengok mungkar, matru, dia kira benda ni tu ditolak juga hadis tu. Okey. Pakai pasport. Pasportnya masa tu tak ada lagi rasanya. Bila start kena tengok dah, tanya cikgu ku lah, sejarah pasport start bila? Cikgu rasa nak tahu ni sejarah pasport start bila ni. Kedia dah, zaman dulu tak ada pasport, pergi Mekah dulu dah. Baik, kita tengok tadi ni sebenarnya lepas pada ni ada dua lagi tajuk. Tapi tajuk tu jenis teknikal sikit. Kita buka dia ni. Kita tengok ni hobat yang, sebab Dr. Muhyiddin ni dia minta supaya bincang molek ni, dia kata. Sebab ni penting, dia kata. Hadis maudhu' dan implikasi. Maudhu' kita tahu dah rekaan, palsu. Muka surat 81 dah. Kena rakar tu soal tajuk tu. Sebab tajuk tajuk yang kelima tu dari segi metod periwayatan dan penerimaan hadis. Tu agak boring sikit, sebab kita nak tengok lagu mana ulama hadis ni cara dia mendapatkan hadis. Dia dengar ke, tulis ke? Kaedah dia panggil kan. Baik, kita tengok sini hadis maudhu' dan implikasinya. Definisi hadis maudhu'. Perkataan maudhu' dari sudut bahasa berasal daripada kalimah wada'a yang mempunyai pengertian yang berbagai-bagai. Maudhu' juga dari segi istilah dia panggil tajuk. Tu. Dah. Likulli maqam maqal. Setiap tempat ada istilahnya. Kadang-kadang maudhu' tu diguna sebagai tajuk. Kita nak bercakap hari ni, apa maudhu'nya? Maudhu' tajuk percakapan. Al-maudhu' dari segi maknanya tajuk. Jadi maknanya pasal apa dia mari daripada wada'a. Wada'a ni letak. Wada'tu al-jawal 'ala al-maktab. Saya letak telefon ni atas meja. Wada'tu, guna wada' lah. Baik. Bila wada'a letak, jadi tajuk pun jadi letak juga. Benda yang diletakkan. Maudhu' isim maf'ul. Maudhu' meletakkan. Apakah benda yang awak nak letak? Tajuk lah dah. Jadi maudhu' juga ialah hadis rekaan. Apa yang awak letak. Awak yang pandai-pandai buat.
Nampak tak? Tu dari segi wada'ah, tu makna letak. Okey. Antaranya letak, gugur, jatuh, rendah, biar, cipta dan reka. Ni mari juga. Kita reka pun dia panggil wada'ah. Jadi luah perkataan wada'ah ni, satu perkataan dia boleh pergi banyak makna. Mana tu? Sementara dari sudut istilah hadis maudhu' bermaksud hadis yang direka secara dusta oleh seseorang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau reka tidak sandar kepada Nabi, tidaklah jadi jenayah besar. Ia jadi besarnya hadis ni dia buat direka, dia kata Nabi kata. Punahlah agama lagu ni. Menjatuhkan martabat Nabi tu. Kalam Nabi ya kalam wahyu. Tiba-tiba dia pergi cipta. Sandar ke Nabi, sebab tu jenayah yang besar, sehingga ulama meletakkan dosa mereka hadis palsu ini duduk dalam al-kabair, 70 dosa besar. Nampak tak? Besar dosa dia. Bahkan ada ulama katakan kufur. Ada ulama cuma tidak popular lah pendapat tu, tidak jumhur lah. Ada kata kufur. Jadi kita ngaji hadis, biar kita peka hari ni. Ada sensitif. Bukan main-main hadis maudhu'. Kalau kita tu ambil barang orang, curi barang orang, kita berasa berdosa tak? Bersalahnya kita bila kita ambil barang orang. Tapi kita tidak bersalah apabila kita menyebarkan hadis palsu. Hak ni apa ni? Pandai iblis masuk. Tak apa. Padahal jenayah dia, kalau ngecuri tak dibesar dia. Nampak tak? Kita curi ni, kita dengan dia, kita pergi minta maaf, habis dia halal. Hadis palsu ni kalau sebar, kita nak pergi jelas dengan orang. Kita waktu bi hadis palsu, orang ni royak kat orang ni, orang ni royak kat orang ni, habis. Pahala ke mana? Nampak tak? Tapi saya pun jadi heran, orang tidak sensitif dengan benda gini. Orang yang mengaji hadis sahaja, dia rasa sensitif, dan ustaz-ustaz yang tidak mendalami hadis pun dia tidak sensitif. Pertama kalau mengaji bidang tasawuf, dia nak pergi ke tarikat, nak jadi orang sufi, dia ketepi selalu benda-benda ni. Dia seronok, dia syok dia dengar dengan ungkapan-ungkapan, sedangkan benda itu adalah palsu. Nampak tak? Jadi hari ni kita bermula dengan titik mula kita hari ni, supaya kita sedar sejauh mana kebahayanya hadis ini. Cuba tengok Ini bermakna ia bukan hadis, tetapi juga dinamakan hadis berdasarkan sangkaan mereka dan pencipta hadis tersebut. Kita tengok lagu mana sejarah rengkah kelahiran hadis maudhu'. Lagu mana Budi? Antara faktor yang mendorong Khalifah Umar Abdul Aziz, ini orang panggil Khalifah Mujaddid pertama ni, mengumpul hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya membukukannya, ialah timbul hadis-hadis maudhu' ataupun palsu. Itu sebab Khalifah dulu dia kata, tak boleh ni, banyak orang rekod hadis ni, cuba buat kitab hadis dia. Namun kemunculan hadis-hadis maudhu' bermula lebih awal dari itu, iaitu setelah timbulnya fitnah yang pertama dalam Islam, iaitu pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia membawa kepada pembunuhannya. Situ lagi mari hadis palsu. Fitnah yang lebih besar berlaku pada zaman Khalifah Ali ibn Abi Talib dengan gubernur Syam ketika itu, ialah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kita baca dalam sejarah, Ali ni ada pertelingkahan dengan Muawiyah dah. Okey. Fitnah ini bukan sahaja membawa kepada pembunuhan Ali, malah membawa kepada perpecahan yang amat besar kepada umat Islam. Dari sinilah timbulnya puak-puak atau kelompok dalam Islam seperti puak Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. Dia asal daripada berlaku benda lagu ni dulu. Berlaku puak-puak dulu. Masing-masing mendakwa mereka berada pada pihak yang benar dan puak lain berada pada pihak yang batil. Nak suruh dia ni jadi satu, aku yang benar, kamu yang salah. Apa bukti? Ni ada hadis. Jadi rekod dah lah. Nak cari hadis tak ada. Ni sejarah dah. Masa dia tidak setuju dengan Ali rasa. Tak ada. Dia kini dia tidak bersetuju dengan Ali. Syiah ni dia taksub kepada Ali. Jadi dia tak taksub dua-dua, sebab dia panggil Khawarij ni jamak bagi kharij. Maknanya keluar. Dia keluar. Aku tak taksub cara berlaku. Dua-dua tak betul dia.
Kalau tengok macam tu, tak ada, dia tak sebut. Mu'tazilah tak ada hadis. Mu'tazilah, Khawarij, apa lagi, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, tak ada hadis pasal benda tu mai ke dia. Nanti kita tengok takut ada hadis orang reka. Baik. Dalam mempertahankan puak masing-masing sudah tentu memerlukan hujah bagi menyokong pendapat mereka. Nak cari hujah ni. Namun mereka tidak menemui sebarang ayat Al-Quran yang berpihak kepada pendapat mereka, lalu mereka beralih kepada hadis. Ayat Quran moga semua orang hafal. Hadis orang tak apa boleh tengok. Dia ni kata hadis. Ni ada hadis juga dia ada. Jadi tepat yang boleh dia jadi sandar dia adalah hadis. Betul? Maka dia cari ni. Mereka juga gagal menemuinya. Cari hadis orang riwayat-riwayat ni tak jumpa dah. Tanya sahabat-sahabat tak ada. Justru mereka mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selain itu mereka mencipta hadis untuk dijadikan hujah bagi menyokong pendapat mereka. Dari sinilah timbulnya hadis palsu atau hadis maudhu'. Sedangkan sebelum itu, iaitu zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, hadis-hadis masih lagi kekal bersih daripada sebarang unsur pemalsuan dan penyelewengan. Memang pada asalnya hadis maudhu' direka bertujuan meraih sokongan dan menegakkan hujah masing-masing. Dengan kata lain, ia didorong oleh faktor politik dan fanatik terhadap puak. Fenomena ini timbul sebelum pertengahan abad pertama Hijrah. Namun ia semakin berkembang pada abad kedua Hijrah setelah timbul dan meningkatnya perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Ni timbul dah bid'ah khurafat ni. Sehingga lahir berbagai-bagai tujuan dan matlamat daripada rekaan berapa ni? Satu hijau ni. Kelebihan ciptaan hadis palsu ilalah. Cuba-cuba rekod apa salah tarik dah tu saya tu. Akhirnya lahirlah hadis maudhu' dalam berbagai bentuk dan pelbagai skop. Antaranya menceritakan kelebihan individu tertentu termasuk Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Cara atau metod yang digunakan oleh golongan pemalsu hadis sama ada dengan mereka atau menciptanya daripada kata-kata mereka sendiri atau kata-kata ulama atau hukama, kemudian mereka meletakkan sanad pada kata-kata tersebut. Ini disebut oleh Mahmud At-Tahan dalam Taisir Mustalah Hadis. Maknanya dia ni letak sanad. Dia satu KJN dia letak sanad daripada orang ni pada orang ni, tapi hadis sanad tu sanad palsu. Dia nak suruh nampak macam hadis, dia buat sanad. Sebab orang kata bila dikata hadis, ada hadis mana sanad? Dia kata daripada ni siapa kau sinali. Orang ni dengar, orang ni dengar. Tapi bila ulama hadis cek tak ada pun. Sanad tu direka. Jadi besar jenayah tu dah. Jadi faktor-faktor kelahiran, saya dah bertipu 10 lah ni sebab ada selok sikit. Faktor-faktor kelahiran hadis maudhu'. Apa yang boleh tubik hadis maudhu' ni? Ada. Nombor satunya antara faktor yang mendorong kepada timbulnya hadis palsu ialah faktor politik. Faktor politik. Zaman dulu tu main politik dah. Ni yang panggil mempergunakan agama untuk tujuan politik. Faktor politik merupakan faktor paling utama kelahiran hadis maudhu'. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa fitnah yang timbul dalam Islam ialah pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an yang menyebabkan lahirnya puak Syiah yang mendakwa sebagai penyokong Ali bin Abi Talib dan puak yang menyokong Muawiyah. Kemudian lahir pula puak Khawarij. Tengok ni. Dia taksir dua-dua. Muawiyah pun taksir, Ali pun taksir. Setelah berlakunya peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dia kata tak pakar berlaku dua-dua ni. Ali tak betul, Muawiyah tak betul. Golongan Khawarij mendakwa kedua-dua pihak yang pertentangan itu adalah kafir. Kuat dia. Dia mengkafirkan Ali. Justru mereka keluar daripada menyokong mana-mana pihak. Berkecuali tak masuk Ali mana-mana, calon parti bebas. Ni parti bebas lah kita kira Khawarij lah. Hasil daripada perpecahan ini lahirnya hadis-hadis palsu atau maudhu'. Menurut Ibnu Abil Hadid dalam kitabnya Syarh Nahjul Balaghah, bahawa pemalsuan hadis, khususnya hadis berkenaan dengan fadail. Fadail ini kelebihan seseorang adalah bermula daripada puak Syiah. Fadail bukan fadail amal ni. Fadail ini kelebihan orang. Kalau puak Syiah, dia akan cari hadis-hadis yang melebihkan pada Sayyidina Ali.
Walaupun pada mulanya mereka hanya mencipta hadis-hadis yang menyatakan kelebihan Ali dan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keturunan Nabi-Nabi. Itu Nabi dah. Namun akhirnya ia mendorong pula ke arah mencipta hadis yang menyatakan keburukan musuh-musuh mereka, khususnya Muawiyah dan sekutunya. Sebab itulah ulama lah ni berpendapat orang-orang yang terlalu memuja keluarga Nabi dan Rasulullah telah ni kan, yang duduk berqasidah cari kubur-kubur tu kan, lalu gendam menaikkan orang keturunan Nabi, kerana Habib ni sebenarnya bermula daripada Syiah. Jarum Syiah tu duduk dalam tu, kaedah tu. Sebab tu kalau tengok cara amalan tu kan, nak serupa dengan Syiah. Tak? Dia kata tak betul Syiah, tapi banyak amalan-amalan Syiah. Okay. Nak royak masuknya amalan Syiah ni sehingga orang sini, ulama-ulama kita sini duduk baca satu ungkapan untuk obat ta'um kan. Benda tu benda Syiah, dia lawan Syiah. Kalau sebut Syiah, dia tak boleh untuk lebar kita dah. Saya kecil-kecil mula diajar nak buat obat ta'am. Kita baca lagu mana? Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Saya kecil-kecil duduk telo lagi, saya duduk hafal dah ni. Waktu yang mudah hafal dah ni, pasal hafal pasal budak. Cuma sebut tak. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah. Saya ada 5 dinding untuk mencegah daripada sebagai penyakit. Al-Mustafa Rasulullah, wal Murtada Sayyidina Ali, wa ibnahuma 2 orang anak Sayyidina Ali, Hasan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Cukup 5. Ni jarum Syiah ni masuk dalam kitab-kitab Jawi kita. Saya diajar oleh arwah ayah saya. Baca nak obat ta'am. Saya pun tulis di dinding nas. Tulis di dinding masa duduk Pasir Putih. Saya rumah Pasir Putih, saya tulis nak. Betul yang saya duduk gila kau nulis khak masa tu. Saya duduk nulis khak, saya buat li khamsatun utfi biha kharal, tulis. Almarhum Ustaz Ismail ni pergi rumah saya di Pasir Putih. Dia betul Pasir Putih, dia singgah rumah saya masa sewa tu. Dia tengok masa tu saya cikgu cikgu dah. Syiah ni dah. Saya baru sedar masa tu. Walaupun kita tahu makna dah, saya ngajar kat masa tu nya. Oh iyalah, kata 5 ni keturunan. Oh iyalah, kata Syiah. Kemudian bila saya masuk kuliah Dr. Abdul Hayy, masa di Universiti Malaya ni, di waktu kuliah di Negeri tu, Dr. Hayy mulas. Dia tanya situ, ada satu ungkapan saya tak ingat, kata Dr. Hayy. Dia kata li khamsatun ke apa? Saya pun teringat, saya jawab dalam kelas ni. Li khamsatun utfi bi khalwa. Orang semua paling, dia kata. Siapa ada saya dengan ni tok bomo ni di atas saya. Jadi Dr. Hayy mengulas bahawa itu adalah jarum-jarum Syiah yang telah menyelinap masuk dalam amalan. Faham dah? Okey. Sikit-sikit dah. Ibnu Jauzi pula mengatakan bahawa walaupun hadis-hadis mengenai kelebihan Ali radhiyallahu anhu yang sahih sudah memadai, tetapi ia tidak memadai bagi puak Syiah atau Rafidah, sehingga mendorong mereka mencipta lebih banyak hadis-hadis palsu mengenai kelebihan Ali. Padahalnya ada dah, misalnya Rasulullah berjalan dengan Ali, apa dah tunjuk kelebihan-kelebihan hadis sahih sudah ada dah, tapi dia rasa tak cukup, tak gagah, tak boleh nak lawan lagi. Jadi ulama hadis terkenal Amir Asy-Sya'bi menyatakan bahawa tidak ada pendustaan yang paling banyak mengenai kelebihan seseorang melainkan pendustaan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Antara perkara yang paling utama yang diberi penekanan oleh golongan Syiah ialah kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti contoh-contoh berikut. Ni tengok ni. Wasi wa mawdi'u sirri wa khalifati fi ahli wa khairu man ukhlifa ba'di Ali bin Abi Talib. Tengoknya rekod hadis ni. Wasiku, wasi mana orang terima wasiat, dia panggil wasi kan. Dan penyimpan rahsiaku dan khalifah kepada keluargaku dan sebaik-baik pengganti selepasku ialah Ali bin Abi Talib. Sebab tu orang Syiah marah kalau Sayyidina Abu Bakar tu rampah tempat Ali. Di hadis ni lah. Ini persu ni hadis ni. Tengok sekali lagi.
ya Ali, anna Allah Ta'ala qad ghafara lak wa li ahlika wa li syi'atik wa mahabbi syi'atik. Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah ampunkan dosamu, dosa keluargamu, dosa penyukumu, dan dosa mereka yang kasih kepada penyukumu. Ingat tak? Apa sudah? Contoh-contoh hadis betul. Ali khairul bashar faman aba faqad kafar. Ali ni sebaik-baik manusia, sesiapa yang meraguinya maka sesungguhnya kafirlah dia. Oh, Nabi dia kata Nabi sabda lagu tu. Ni orang Syiah pegang ni. Sebab tu kalau pergi siapa dia pergi melawat ke Iran satu. Nama 3 orang sahabat Abu Bakar, Umar dan Osman ditulis atas tangga, anak tangga untuk pijak. Saya tanya dengan Datuk Jahrimat mereka. Dia begitu lama duduk Madinah. Kata apa? Kata tengok orang-orang Syiah daripada Iran, dia pergi ziarah kubur Rasulullah, dia pergi juga dekat Abu Bakar dengan Umar, sudah kan? Dia terdengar molek, dia pergi maki, cuma kita tak faham dia kecek kod Parsi, dia maki. Ya Rasulullah ni, dia pergi dekat kubur Abu Bakar, dia maki, jahat kamu masuk dalam neraka, muka enak kepada hari. Pergi Pak Umar pun. Nampak tak? Ni pasal dia pegang hadis ni. Siapa meragui dia, kafir. Selain hadis palsu mengenai golongan kelebihan dan keutamaan Ali radhiyallahu anhu, golongan Syiah juga mencipta beberapa hadis palsu yang memburuk-burukkan mereka yang dianggap musuh dan perampas hak Ali, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dan lain-lain. Kupu habis bagi dia ni. Sebagai tindak balas daripada golongan Abu Bakar, kita berhabis apa ni, politik ni, serta mereka yang bertentangan dengan puak Syiah, mereka turut mencipta beberapa hadis palsu yang bukan hanya menyatakan kelebihan masing-masing, malah hadis yang mencela pihak lain, pihak lawan mereka. Dia alik lawan pun buat getek, bagi buat hadis palsu dah lah. Laisa fil jannah syajaratun illa wa ala kulli warqatin minha maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman az-Nurain. Tiada sebatang pokok pun di dalam syurga kecuali tertulis padanya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Umar as-Siddiq, Umar al-Faruq dan Uthman az-Nurain. Ni pula ni. Ali tak ada, dia kata. Dalam syurga tu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada pohon pinang ke pohon durian ke pohon serta ke dalam syurga tu ditulis itu Umar, Uthman, apa ni, Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ali tak ada. Balah klik dia. Nyebadi buat hadis palsu, badi cari dosa belakang ni. Tengok saya lagi ni. Abu Bakar yali ummati ba'di. Dia tadi di waktu ambil hadis dia kata wasiat apa ni, pengganti wali. Dia kata pula Abu Bakar akan memerintah umatku selepasku. Ni ada hadis ni. Dia kata. Mungkin kata ada hadis Nabi wasiat ke Ali. Ni Abu Bakar apa ada juga ni. Bari belah pun. Sama-sama bodoh. Tengok ni. Kumpulan Muawiyah pula. Al-umana salah satun. Ana wa Jibril wa Muawiyah. Nabi kata orang yang boleh pegang amanah bermakna ada 3. Aku, Jibril, Muawiyah. Oh. Padahal Muawiyah muda ke masa tu. Ada 2 hadis. Ni punya aku Muawiyah pula. Penciptaan hadis palsu ini walaupun pada asalnya dicetus oleh puak Syiah dan puak-puak yang fanatik dalam permusuhan, akhirnya ia turut melibatkan mereka yang mempunyai niat yang baik dan tidak menyembelihi mana-mana pihak. Ia didorong oleh kasih sayang dan cinta mereka kepada sahabat. Hak ni, hak tidak politik pun dia mula rekod getek dah. Sebab ada orang mula dia pun buat getek dah. Mereka mencipta hadis yang menyatakan kelebihan-kelebihan para sahabat. Napuk sahabat ni warok dicari hadis yang misal Abu Hurairah lagu mana, Anas bin Malik lagu mana dah. Dengan sangkaan bahawa niat mereka yang baik tidak menjadi kesalahan. Dia kata apa kedianya kita berniat baik. Buat hadis palsu apa dia berniat baik. Lebih malam berlaku apabila nama Syiah dan Ahlul Bait dieksploitasi oleh musuh Islam bagi memburukkan lagi keadaan dan menambahkan lagi perpecahan dalam kalangan umat Islam. Berbeza dengan puak Khawarij, walaupun mereka juga tergolong dalam golongan yang sesat, tetapi setakat ini tiada bukti yang mereka terlibat dalam penciptaan hadis palsu. Tak apa dia ni. Sebab dia tak sia dia. Pasal dia ditolak kedua. Ali pun dia tolak, habis dia kata tak kena belaka. Nabi je betul.
Hal ini kerana mereka beriktikad bahawa melakukan dosa besar boleh menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Oh, dia sedar benda ni. Buat hadis persin dosa besar. Dosa besar kafir. Oh. Dia iktikad orang Khawarij. Maka mereka tidak berani mencipta hadis kerana perbuatan tersebut dikira dosa besar. Kita sambung minggu depan. Faktor permusuhan agama.